tak buatkan lagi. I ulang balik series saya dah tengok. Drama Melayu. Drama yang lama-lama yang macam Uish, ada banyak tengok. Hui. Drama Melayu. saya lihat tahun tu Yo. Besok. Yang tu handsome apa nama tu? lah. Yang jadi hero dia tu. Sin Dia kurus dia tak masuk record kan. Masuk tengah live. dah ke? Okey. Dah lah cuaca teruk kan. Tak memotivasikan langsung. Tak keluar langsung. Rumah tengok movie seronok kan. Esok bah Iba pergi esok. Bah. Farewell. Esok pergi. Esok. Pergi. Kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu kita dah berhenti ayat mana? Saya tak ingat. Tak tertanda pula. Yang 3 ayat rasa je. 3 ayat biasa je. Maksudnya sampai ayat 34 je. Kita dah bincang ke tentang yang dia kata kepada kawan dia tu yang dia lebih banyak harta tu. Yang tu kita dah bincang kan. So ayat lepas tu Cukup buka. Saya 36 36 kan? 36. Okey, kita masuk kepada ayat 36. Okey, kita repak sikit lah siapa-siapa yang datang hari tu. Siapa-siapa yang datang tu tolong repak sikit tentang 4 ayat yang kita dah bincang. Itu kita datang. Okey, cerita pemilik 2 kebun ni apa cerita dia? Berapa orang watak dia? Watak 2. Okey, karakter watak-watak ni bagi tahu apa watakan dia, latar belakang dia, identiti dia. Silakan. Tak tahu saya tak tahu. Seorang lelaki tu lagi kaya dengan conversation dia dengan kawan dia. Okey, kawan dia. Kemudian? Lepas tu dekat ada dalam certain ayat dia macam cakap pasal dia punya kekayaan. Macam gaya dia cakap macam boastful lah juga. Okey. Alright, okey. So dia ada berapa kebun? Dia ada 2 kebun. Okey. Apa yang Allah cerita tentang kebun dia? Allah cerita Banyak kaya. Dia ada sungai. Okey, pertama ciri-ciri kebun dia. Dia ada berapa jenis capital? Capital ni tahu kan modal kan? Dia ada berapa jenis produk? Pertama, Satu tu yang main. yang main dia tu dia apa benda dia buat? Apa lah tak ingat. Bukanlah Melayu kan. A'nab, anggur. anggur. 2 buah kebun anggur. Lepas tu Lepas tu ada dikelilingi kebun pohon anggur tu ada apa? ada sungai. Ada sungai. Tak, sebelum ada sungai lagi. Sungai tu dia bukan keliling, sungai tu dia merentasi. Dia ada pokok-pokok lain kan. Dia kata apa? Binakhlin. Pokok palm. Lepas tu di antara pokok nombor 2 tu, nombor 2 punya pokok kan. Tadi pokok anggur nombor 1. Nombor 2 pokok palm ni pula. Lepas tu ayat 32 tu lagi. Bainahuma zar'a. Ada tanaman-tanaman yang lain, tanaman-tanaman kecil yang lain. Zar'a. So first dia ada a'nab, kemudian dia ada nakhlin, kemudian dia ada zar'a. 3 benda ni. Dan Allah letakkan 3 benda ni yang mana dulu? A'nab dulu, anggur dulu. Sebab yang mana Allah letak dulu itu dia punya main income dia lah. Itu dia punya produk utama dia. Okey, lepas tu apa yang menyebabkan dia rasa produk dia ni bagus? Kerana pertama, dia punya sources yang menyebabkan produk dia ni sentiasa berjalan. Apa dia? Air dia kan. Allah cerita apa? Betul, sistem perairan dia. Fafajjarna khilalahuma nahara. Dan Allah jadikan di antara keduanya, dua kebun ini sungai. Jadi dia tidak ada masalah air, dia tak ada masalah khasiat tak cukup pada tumbuh-tumbuhan tu. So segala tumbuh-tumbuhan dia ataupun segala tanaman-tanaman dia sangat berhasil. Dan Allah confirm benda tu. Allah kata apa? Kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua-dua kebunnya itu mendatangkan hasilnya tanpa sedikit pun berkurang. Maksudnya apa? Setiap kita ambil contoh, saya bagi gambaran yang mudah, tiap-tiap bulan dia akan boleh hantar buah dia akan dieksport, tak akan ada satu sedikit pun kerugian. So kalau ikut data-data dia, kita ambil contoh satu bulan dia boleh jual 100 kotak, sebulan next pun dia akan boleh jual 100 kotak.
At least, dan lebih daripada itu. Tak ada satu bulan pun yang menyebabkan dia rasa dia rugi. So graf dia punya perniagaan sentiasa meningkat. Dan pendapatan dia meningkat tak? Meningkat. Bila pendapatan dia meningkat, properti dia, keupayaan untuk memiliki properti bertambah kan. Bahkan dia mampu milik dia tinggi. Dah macam dah macam apa konsep ni properti dah. Dan kita tengok, kita ambil term ekonomi tu, kita cuba tampal dekat kisah ni. Sebab kalau tidak, kita tak nampak connection kisah ni dengan dunia pada hari ini kan. Lepas tu apa lagi? Rumah dia paling kurang ada lebih daripada satu. Dia ada tanah, dia ada harta. Dan dia pun kata dia ada harta. Dia pun mengaku kepada kawan dia ada harta. Kemudian kita tengok itu daripada segi apa yang dia ada. Kemudian kita nak analyse pula dia punya karakter dia, perwatakan dia, akhlak dia. Okey, kat mana dia punya point untuk akhlak dia ni bermasalah? 34. Apa yang dia kata? Faqala li sahibihi kan? Ada kata apa? Sebab dia cakap ke kawan dia, dia lagi kaya daripada awak dan saya mempunyai follower yang lagi banyak. Oi, dia copy ayat sikit-sikit. Ya memang saya. Betul. Tak betul. Itu memang okey, pertama kali yang kita nak bincang wahawa yuhawiruhu. Dia sendiri yang initiate untuk mewujudkan satu perbualan, betul tak? Maksudnya dia taklah berlaku secara nature macam tiba-tiba orang tanya, macam mana kau punya income, boleh tak kongsi? Lepas tu dia jawab. Lepas tu orang tak tanya, dia taklah tiba-tiba orang kata okey, income encik ni berapa lama, berapa banyak, kan dia kongsi. Dia benda tu tak jadi secara by nature. Dan dia bukanlah orang yang segan-segan untuk berkongsi tentang pendapatan dia, dan juga tentang harta kekayaan dia. Dia sendiri wahuwa yuhawiruhu, dan dia lah Tuhan kata yang initiate perbualan tersebut, yang create perbualan tersebut dengan niat untuk memberitahu tentang kekayaannya. Dia jenis-jenis orang yang dapat aku dapat dia create. Ada orang yang macam ni kan. Anyway, dia dan kita nak bincang dekat sini juga akhlak dia. Orang yang ada harta dan ada kekayaan yang lebih daripada orang lain, dia punya masalah dia juga adalah masalah dia teringin untuk menunjukkan kekayaan dia dan memberitahu kepada orang lain. So perasaan teringin untuk memberitahu apa yang aku ada adalah satu masalah ataupun tidak? Allah mention satu masalah. Jangan senang lenang ataupun semudah-mudahnya bagi tahu kepada orang apa yang aku ada dan apa yang aku dapat dan apa yang aku akan dapat. Dan ini adalah wacana yang sangat-sangat bermasalah. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku pada hari ini, kalau kita tengok, kita ambil regardless lah daripada segi ekonomi ataupun dari segi mana-mana lain, manusia hari ini akan ada satu pengaruh. Dia akan berkongsi tentang segala-galanya yang dia ada kepada orang lain atas alasan inspirasi. Membiarkan orang lain rasa macam contoh bersyukur dan sebagainya. Benda ini bukan budaya yang baik. Nabi dia tak ajar para sahabat untuk cerita tentang apa yang mereka ada, melainkan Nabi ajar untuk mereka syukur sahaja. Kita tengok dalam sejarah, dalam hadis-hadis Nabi, kita tengok Nabi sendiri tak cerita apa yang dia ada, dan dia pun tak ada nak cerita apa, dia memang tak ada apa pun. Dan kita tengok tak ada sahabat datang kepada Nabi, aku ada ni, melainkan bila Nabi kata apa yang kamu nak infak kepada jalan Allah, maka para sahabat berlumba-lumba nak infak kan. Umar kata aku nak bagi segala harta-harta aku, aku nak bagi apa yang boleh aku bagi, tapi semua tak boleh lawat Abu Bakar. Dia cakap aku nak bagi apa yang aku ada, semuanya. Dia kata sahabat faham nilai Abu Bakar tu, kezuhudan Abu Bakar. Itu pun taklah diceritakan secara berkuantiti berapa yang dia ada. Kita tak tahu. Tetapi hari ini wujud satu topik di kalangan orang yang nak jadi usahawan ataupun tidak, kalau pergi ke motivasi usahawan ke apa benda ke, jadi satu topik perbualan tentang berapa income kau secara bulanan, berapa income kau secara tahunan, dan diceritakan kepada orang. Kemudian sebab apa? Sebab nak bagi orang bagi intention kepada dia, dan dia boleh ceritakan macam mana modul dia, dan dia cas kerana dia mampu memberikan tips dan modul tu kepada orang lain. Dan ini berlaku terutama kali apabila orang ajar marketing. Dia akan ambil contoh-contoh orang yang kaya untuk bagi contoh kepada orang lain. Walaupun benda tu taklah haram ke, masuk neraka, tak adalah benda tu. Tetapi budaya tersebut telah pun disentuh di dalam Al-Quran. Inisiatif untuk berbincang tentang income sendiri untuk memberitahu kepada orang lain. Dan hari ini budak-budak zaman-zaman kita lah kan, bayar-bayar kita ni, kalau tidak ada satu wacana, kalau orang datang sini Alhamdulillah at least adalah sedikit ruang alternatif yang lain. Kalau budak-budak yang baru lepas SPM,
mereka sangat terpesona dengan beberapa orang usahawan muda yang muda-muda perempuan ni yang jual tudung. Itu idola mereka. Kita tak boleh nak kata apa, itu idola mereka, dan mereka menjadikan mereka idola itu lebih daripada apa-apa pun. Dan itu yang sangat menarik. Dia akan jadi dia punyalah, dia buat bisnes sampai dia mampu beli ni. Lama-lama apa yang jadi kepada pemikirannya adalah, aku takkan dikira berjaya dalam bisnes ataupun dalam apa-apa selagi mana aku tak dapat memiliki apa yang dia memiliki. Dan pertunjukan barang kita yang barang yang dimiliki oleh seseorang usahawan kepada orang lain, dia bukan lagi satu riak dan kesombong dah. Dia dikira sebagai satu inspirasi. Dan orang boleh putar benda tu. Yang dulu benda tu sangat jelas, benda yang sangat-sangat langgar dengan gaya kepribadian seorang Muslim, menunjukkan kekayaan dia sendiri. Tapi hari ni orang putar benda tu atas nama apa? Inspirasi. Idola. Bagi orang ada inspired untuk buat macam tu juga. Sangat bermasalah. Dan saya paling risau kalau budak-budak hari ni yang baru sekolah menengah, inilah apa yang dihidangkan dalam sosial media, yang mana mereka tak nampak pun idola lain. Mereka nampak ini adalah idola mereka. Aku nak berjaya macam dia ni. Dia boleh beli kereta ni, boleh beli kereta ni. Konsep kejayaan sangat bermasalah. Alhamdulillah lah tak sampai kepada satu kesimpulan yang menakutkan macam mana ni buat. Tetapi yang kita dapat tahu, sekiranya kita masuk dalam perjalanan yang macam tu, cara fikir yang macam tu, kita akan hadapi satu benda yang sangat bermasalah, iaitu masalah segi cara fikir tauhid kita. Kan kita bincang apa yang dia cakap. Dia kata apa? Harta aku, kepada kawan dia, ana aksaru min kamalan. Allah kata apa tau? Allah kata apa? Allah dahulu kan, sebenarnya kalau ikutkan ayat dia macam ni tau. Kita boleh kata mali aksar minka, harta aku lebih banyak daripada kamu. Tetapi dia kata apa? Aku ni lebih banyak harta. Maksudnya dia fokus kepada aku punya banyaknya apa yang aku ada. Aku tu difokuskan. Dia nak bagi tahu kepada orang bahawa harta aku ni lekat dekat aku. Dia macam ni tau. Saya bagi tahu, ipah kertas ni saya punya. Lepas tu ipah saya kata lain, saya adalah pemilik kertas ni. Yang mana satu yang saya nak tekankan kat situ? Saya kan berbanding dengan kertas. Sedangkan ayat pertama tadi saya nak bagi tahu je, okey, kertas ni milik saya. Okey, tak ada masalah. Tetapi bila saya kata saya ni pemilik kertas tu, so peletakan kata nama siapa yang dulu dengan apa yang kemudian menunjukkan bahawa cara fikir seseorang tersebut. Dan memang Allah sangat memilih dalam nak letakkan yang mana dulu, yang mana awal. Dia kata ana aksaru min kamalan, aku dengan kamu. Dia kata itu je punya masalah dia juga, membanding-bandingkan diri dia dengan orang lain. Ayat 34. Ayat 34. Aku daripada kamu lebih banyak harta. Kenapa dia perlu cakap daripada kamu? Dia nak compare. Ini masalah kedua yang kita kena tengok, dia punya masalah akhlak dia. Masalah untuk meletakkan diri dia, membanding-bandingkan orang lain dengan diri dia. Dan ini adalah satu masalah yang sangat mengakar dalam semua masyarakat global pada hari ini. Kita punya global problem ini antaranya comparison. Dan dunia ekonomi dan dunia perniagaan akan memaksa orang untuk berlumba-lumba untuk dapat profit yang mana yang lebih banyak. Satu dia kata, lepas tu dia ada dua kunci dia kan. Apa kunci dia? Pertama dia kata harta dia banyak. Yang kedua dia kata apa? Aznafara. Dia kata follower dia ramai. Follower di sini boleh jadi macam-macam. Pertama, dia punya connection dengan network dia memang tak ada masalah. Setakat nak hantar dekat kedai-kedai besar tu, dia call je dapat. So dia punya connection dia, network dia untuk dia hantar barang dia, produk dia, sangat-sangat tidak ada masalah. Yang pertama. Yang kedua, dia punya regular customer dia pun tak ada masalah. Kalau sebulan tu regular customer dia 200 orang, benda tu tak akan pernah bersurut selama-lamanya yang dia rasa lah. Setiap bulan akan ada 200 orang. Setiap bulan akan ada 200 orang. Paling basic. Lebih, dia kaya lagi. Dan ini adalah apa yang berlaku kepada usahawan-usahawan yang produk dia laku keras. Sebab tu dia boleh buat lagi sebab dia rasa customer dia tak akan berkurang. Tak ada masalah. Memang itu yang akan berlaku kalau kamu buat marketing dengan baik. Tetapi Allah tak cerita itu masalah dia. Allah cerita masalah kalau adanya benda ni, kamu akan dapat penyakit macam ni. Penyakit apa? Penyakit dia pada ayat 35. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalim. Allah dah mention dah, okey, bila dia masuk kepada kebun dia, dia akan mula menyakiti diri dia sendiri. Menyakiti tu bukan datang pada diri dia. Dia akan membuatkan diri dia berada pada jalan yang sangat rugi. Dizalimi oleh diri dia sendiri, iaitu hati iman dia.
qala ma azunnu an tabida hazihi abada. Dia kata apa? Dia kata aku rasa kebun ini, dia kata aku tidak akan pernah fikir kebun ini akan rosak. Macam mana dia boleh buat konklusi macam tu? Macam mana dia buat konklusi macam tu? Sedangkan secara orang biasa, kalau kita tengok kereta pun boleh rosak. Tetapi kalau orang tu ada 10 kereta, dia boleh nampak tak yang kemungkinan kereta tu boleh rosak? Silakan duduk. Minta maaf lah kesemuanya. Pintu biasa. Depa dia macam mana masuk? Ada orang keluar. Duduk sini lah ni. Duduk sini. Buatlah acara-acara usrah. Okey. Apa dia kata? Ma'azunnu an tabidazihi abada. Dia kata apa? Aku pun tak terfikir. Aku tak pernah terfikir. Aku rasa kebun aku ni tak akan binasa. Okey, saya bagi contoh yang mudah. Kita ada kereta satu. Kita ada motor ke, ada kenderaan satu kan. Kita banyak tak kita fikir kalau rosak macam mana? Kita terfikir kan, kalau kita drive, kita terfikir. Saya pun ada kereta cabut kat sini pun, kalau rosak ni jam ni, kita akan keluarkan duit. Sebab kita hanya ada satu kereta saja. So kemungkinan untuk rosak sangat-sangat ada dalam kepala kita. Perasaan kemungkinan untuk rosak tu ada dalam kepala kita. Tapi kalau kita ada 10 kereta dan kita mampu beli lagi 10 kereta, kemungkinan untuk ada tu terfikir tak? Tak terfikir pun. Betul tak? Kalau rosak tak apa, fikir lain. Kalau rosak beli lain. Kalau rosak kita ambil kereta lain. So benda-benda macam tu tak akan terfikir kerana kita ada keupayaan untuk memastikan kemungkinan itu tidak akan terjadi, dan solusi yang terbaik sekali. Nampak tak? Sama juga dengan kemungkinan kebun akan rosak. Kalau kita dah rasa macam segala-galanya sempurna, kita dapat produk yang baik, kita dapat segala benda, customer regular kita pun okey, maintain, satu masa kita tak pernah akan terfikir yang kebun ni akan rosak. Walaupun kemungkinan itu ada, tapi cara kita fikir tentang kemungkinan tu, kerisauan kita dah kurang sikit dah. Dulu masa ada satu kereta, sebelum naik kereta tu doa, ya Allah selamatkanlah perjalanan ni, kata janganlah bagi rosak. Tapi bila ada 10 kereta, tak kisah pun, naik je lah. Kalau rosak, panggil orang lain, naik kereta lain pula. Kita dah semakin kurang keupayaan, kebergantungan kita kepada Tuhan, kerana kita mempunyai banyaknya harta dan kekayaan. Itu ada masalahnya yang kita nak bincang. Okey? Okey ke? Masuk. Pergi ambil. Ya Allah, kesian, tak boleh masuk kat sini. Tadi ada orang keluar, boleh masuk? Masuk terus. Nasib baik. Dia sebelum Kunam dia buka. Masalahnya sampai sebelum Kunam saya 5.59. Nasib baik. Kemudian dia kata dekat sini tau, ayat 45 dia kata zalimul li nafsih. Dapat masuk? Ada orang keluar. Alhamdulillah. Dia pun nak duduk mana? Berapa orang tu? Masuk. Ya Allah, nak duduk macam mana ni? Tu ambil kursi hampa ni, bagi boleh, jangan bagi double kalau boleh. Tu sini. Panel. Jangan double, tak best. Cantik. Okey, cantik. Duduk sana pun tak apa, senang. Ala-ala jadi panel. Okey. Sampai pun. Okey, kita tengok perkataan, beberapa perkataan dekat sini. Pertama sekali ayat 35 tu, wa huwa zalimun li nafsih. Maksud ayat zalimun li nafsih ni apa? Dia berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Okey, perkataan zalama ni maksudnya apa? Zalim ni maksudnya apa? Apakah definisi zalim? Dia berlawan dengan adil. Dalam konteks di sini kita boleh aplikasi tak? Yes, dia tak berlaku adil kepada diri dia. Tetapi bukan diri dia secara fizikal. Orang macam ni tentulah dia ada kesihatan, plan yang sangat bagus untuk diri dia, tak ada masalah, insurans dia sangat banyak lah kan, dia tak ada masalah protection dia. Tetapi Allah kata li nafsih. Perkataan nafsun di dalam bahasa Arab ada beberapa maksud. Yang penting, ia bukan hanya bermaksud fizikal tubuh badan. Perkataan nafsun juga bermaksud soul.
Soul, masuk soul jiwa. Tapi jiwa tu dia takut orang salah faham. Dia mesti masuk soul. Soul ni bukan fizikal kan. Soul ni adalah something inside us. Perkataan nafsun, dia ada beza dengan perkataan nafsun. Soul adalah satu perkara yang melingkupi segala-galanya, daripada fizikal sampailah dalaman. Inside dengan outside, itu adalah soul. Al-Ghazali dia ada tulis banyak tentang soul. Dia kata antara masalah yang paling kritikal yang akan dihadapi oleh orang adalah masalah untuk memahami soul dia sendiri, memahami diri dia sendiri. So kalau kita tengok ayat yang paling sedap sekali lah, kalau kehilangan ataupun ayat yang sedih, bagi saya ini ayat paling sedih, menyedihkan bila kita baca ayat ni. Kalau siapa pernah baca novel Ayat Cinta Pertama tu, yang famous tu, novel dia bukan dia punya filem dia tak best, novel dia best. Last kali tu bila siapa meninggal yang Kristian tu, tak ingat dah nama watak dia tu kan, Maryam meninggal tu kan. Last kali dia ada letak satu ayat Quran tau. Ayat Quran tu sebenarnya sangat bagus. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nampak dia panggil, wahai jiwa yang tenang, nafsun. So surah Fan, nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mutmainnah ni adalah satu perkara. Pertama, jiwa yang tenang dan jiwa yang ditenangi oleh sesuatu perkara. Dan untuk dapat ketenangan jiwa, ini satu perjuangan yang paling besar. Kemudian dia kata apa? Ya ayyatuhan mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhan kamu dengan keadaan pasrah dan redha. Mardiyah. Mardiyah ni redha maksud apa? Mardiyah. Nama Mardiyah. Okey, apa maksud Mardiyah? Yang diredai. Okey, apa maksud redha? Mardiyah ni adalah keadaan. Dia digunakan dalam konteks keadaan. Maksudnya kalau kita nak kata keadaan tu, aku duduk dalam keadaan redha. Apa beza yang diredai, yang rasa redha dengan keadaan redha? Kalau yang redha, contohnya Ipah redha, tu Ipah je redha. Keadaan dia tak duduk dalam keadaan redha sekalipun. Keadaan redha maksudnya keadaan itu redha dan orang yang duduk dalam tu akan jadi redha. So keadaan tu, hal, situasi. Okey, mardiyah ni maksud redha adalah, kita ambil macam ni lah. Saya tak tahu macam mana nak ni. Saya rasa perkataan yang paling cantik adalah completely acceptance. Tak apa, pasing. Completely acceptance maksudnya penerimaan secara sepenuh-penuhnya penerimaan. Sebab itu kadang-kadang dalam agama ni kan, bila kita deal dengan orang, agama dia letak satu prinsip yang sangat bersanggahan dengan cara kita tengok orang lain lah. Kalau kita tengok orang lain, kalau kita ambil kawan kita kan, kita selalu nak jadi orang yang melengkapi hidup seseorang. Saya bercakap kat sini dalam konteks macam-macam lah. Kawan, kalau orang yang dah berkahwin, pasangan dia, kalau keluarga, mak ayah dia dan ahli keluarga dia yang lain, kita akan selalu ingin menjadi orang yang melengkapi orang lain. Tak apa. Enjoy. Kita akan jadi orang yang ingin melengkapi orang lain. Tetapi adakah itu yang diinginkan oleh agama? Dan kadang-kadang benda yang macam ni, cara salah fikir kita yang macam ni, menyebabkan orang rasa macam irritated dengan cara kita. Terutama sekali orang yang nak buat something, dia kata aku nak buat untuk melengkapkan hidup engkau. Tapi orang tu tak rasa apa-apa pun, bahkan dia rasa irritated. Dan ramai orang dia akan rasa irritated kalau tiba-tiba orang kata nak lengkapkan hidup dia. Seolah-olah macam kau cakap aku ni tak lengkap. Jadi kau siapa? Dan dalam konteks agama Islam pula, pendakwah yang bawa Islam, contohnya di kampus ke, di mana-mana ke, yang jenis-jenis tabligh ke, jenis-jenis macam ni kan, bukanlah orang yang buat tabligh tu, tapi orang-orang yang ada kemahuan untuk berdakwah kepada orang lain. Kalau dia buat dakwah, tahu dia kata apa? Dia buat dakwah dalam satu pemikiran yang dia nak melengkapkan orang lain, kerana bagi dia orang lain tu tak cukup lengkap kalau tak menerima dakwah dia. Ada berapa ramai kumpulan organisasi hari ini, dia membuat rekrut orang lain kerana bagi dia orang lain tak cukup lengkap kalau tidak bersama dengan dia. Dan apa bukan masalah kalau kita join dengan satu-satu organisasi, kita akan rasa orang lain kalau tak bersama dengan organisasi dia akan ada masalah. Diri dia ada masalah. Orang lain kalau tak buat cara macam mana dia buat akan ada masalah. Dan ini berlaku kepada orang-orang yang so-called Islamik. Contoh,
Saya bagi contoh yang mudah. Ramai orang perempuan yang pakai tudung labuh, tanpa insyak siapa, yang pakai tudung labuh, dia rasa orang yang tak pakai tudung labuh macam dia, orang yang tak pakai macam dia tak cukup Islamik bagi dia. Logik. Ramai orang yang pakai kepiah, bagi dia kita tak terasa sebab kita tak pakai kepiah. Orang yang tak pakai kepiah macam dia, mana ada orang pakai kedah. Orang yang tak pakai kopiah tak sempurna iman dia macam dia. So itu adalah tanggapan orang, dan ini adalah masalah yang sangat basic dan sangat profound. So dalam agama, benda yang paling penting dalam agama adalah kita melihat orang bukan sebagai kita melengkapi orang tu. Kita paling penting kita melihat orang adalah kita nak menerima semutlak-mutlaknya, selengkap-lengkapnya seseorang itu macam mana dia sekalipun. Macam ni. Dalam bahasa Inggeris dia ada satu quote yang best tau. Daripada siapa saya tak ingat. One of the best poet lah saya ingat. We don't need someone to complete us. We just need someone to accept us completely. Something like that. Isn't it? Sempat faham kan? Faham tak? Simple kan ayat dia kan? Kita tak perlukan orang untuk lengkapkan kita. We don't need someone to complete us. We just need someone to accept us completely. That's it. Sebab acceptance tu sendiri, complete acceptance sendiri akan melengkapkan macam mana sekalipun. Contoh yang mudah, saya bagi contoh yang mudah. Mak ayah kita. Saya ingat mak ayah saya kan, kalau saya balik pakai rambut pang pun dia tetap anggap saya anak dia. Tak, sebab mak dengan ayah ni dia akan menerima kita seperti mana kita. Dia tak akan ada sedikit pun rasa yang kita ni bukan anak dia, walaupun kita macam-macam perangai balik. Tak, saya kata mak saya ni kalau saya balik pakai botak kepala ke, ada tatu ke apa benda, wallahualam, a'udzubillah lah kan, dia akan cakap anak dia tak akan tuduh je. Itu adalah konsep mak ayah. Sayang dia tu melebihi daripada rasa ingin melengkapkan dia hidup kita. Bagi dia, kewujudan kita tu dah cukup lengkap bagi dia. So sebab dia menerima kita selengkap-lengkapnya lah. Pergi ke situ pula kan. Sebab saya nak cerita tentang zalimun nafs. Perkataan nafsun tu soul. So perkataan nafsun di sini akan memberikan satu konotasi baru, kerana apabila kita faham perkataan nafsun dengan baik, perkataan nafsun ni digunakan dengan sangat kerap di dalam Quran. Selalunya orang terjemah nafsu ni diri sendirilah kan, nafsu, nafsi, diri sendiri. Sebenarnya tak, nafsu ni dia lain. Apakah objektif agama yang sebenar? Kita sebagai Muslim, kalau orang tanya kita, orang non-Muslim tanya kita, apakah objektif, goal, sasaran, destinasi kamu yang sebenar? Nak masuk syurga? Redha? Buat baik? Ha? Nak dapatkan panduan hidup. Tapi benda tu still vague. Panduan hidup yang macam mana? At the end of the day, kita nak apa dalam hidup ni? At the end of the day, kita nak apa dalam hidup ni? Tak jadi Muslim pun boleh jadi bahagia. Orang yang bercakap tentang happiness banyak bukan non-Muslim. Buddhis punya konsep happiness very good. Meditation dia terbaik. Ha. Tak saya suka tengok satu talk daripada Buddhis punya figure lah, public figure kan. Nama dia Dalai Lama antaranya, tapi dia dah tua. Apa nama seorang tu, dia dah bagi TED talk sedap lah dia punya ni. Dia pakai sami tapi dia punya spiritual ni dia very parallel dengan Islam sebenarnya. Cuma kita tak jadikan benda tu sebagai satu isu. Dan Buddhis dia fokus kepada isu spiritual banyak kan. So non-Muslim pun boleh jadi. Tapi kita sebagai Muslim, apakah idea yang kita nak bawa kepada orang? At the end of the day, what do you want in this life? Macam mana kita nak beritahu ke orang? So keredaan Tuhan. Okay. Rahmat Tuhan. Okay, apakah form rahmat Tuhan yang kita nak? Form macam mana yang kita nak rahmat Tuhan? Ada orang dia anggap rahmat Tuhan bila orang jadikan semua orang Muslim kat dunia ni, which is benda tu impossible. Macam mana tu? Form yang macam mana kita nak yang dipanggil sebagai rahmat Tuhan? It's a good word, rahmat Tuhan. Sebab tu kita kena baca karya-karya sufi juga. Jangan jadi sufi tapi baca karya-karya sufi. Karya sufi ni maksudnya karya-karya yang mendidik spiritual. Antaranya adalah karya-karya daripada What? Asal macam
Maksudnya kadang-kadang yang mendidik jiwa lah. Antaranya saya boleh sarankan beberapa benda. Baca Al-Ghazali. Paling basic Al-Ghazali, baca tajuk buku dia Ayyuhal Walad, wahai anakku. Kalau boleh tu mendalami buku tu, ada dalam terjemahan berpuluh bahasa, ada orang PDF free ambil. Ayyuhal Walad. Dalam bahasa Melayu dia carilah wahai anakku Al-Ghazali PDF. Satu lagi buku Al-Ghazali yang sangat menarik dan paling, tapi buku dia macam tinggi sikit tapi soalan dia menarik lah. Al-Kimiyya As-Sa'adah. The Chemistry of Happiness. Very good. Itu dalam bahasa Arabnya lah. Okay, dalam bahasa Melayu dia kimia kebahagiaan. Okay. The Chemistry of Happiness. Apa tu chemistry tu tahu kan? Kalau korang apa lagi tahu lah kan, kimia kan. Apa maksud kalau al-kimia dalam bahasa Arab, maksudnya macam ni tau. The alchemist. The alchemist, what is alchemist? Orang yang tukar material daripada one form to another. Okey. So dalam konsep alchemist, dalam tradisi falsafah Islam dan juga falsafah lama lah, saya ambil Greek pun sama juga. Alchemist adalah orang yang mampu menukarkan sesuatu perkara kepada form yang lebih baik kan. Okey, dalam alchemist, dalam kebahagiaan adalah orang yang mampu menukarkan sesuatu benda yang dia nampak macam worse, dia nampak macam teruk kepada kebahagiaan. Ada satu novel yang paling dicetak sangat banyak selain daripada Quran dengan Bible. Kalau buku apakah yang paling dicetak banyak? Kita letak Quran dengan Bible nombor 1, nombor 1 dengan 2, nombor 3 apa dia? Ni buku novel The Alchemist. Dah baca dah tapi tak faham langsung. Tak faham langsung. Dia macam ada punyalah. taufan lah. Tak, dia punya perjalanan seorang alchemist tu, Paulo Coelho. In search of something kan. Dia in search of something. Okey, alchemist, okay, kita sembang sebab tak amal orang, kita sembang je lah apa kita nak sembang kan. Betul tak? Dua ayat weh. Okey, alchemist tu siapa ingat cerita dia macam mana? Dia merantau. Dia Okey, dia kenapa dia merantau mula-mula sekali? Dia dapat tahu yang ada harta karun, isn't it? Dekat somewhere, which is dalam mimpi dia. Dia pengembala kambing, lepas tu dia mimpi ada harta karun dekat piramid. Dekat Mesir, piramid Mesir. So dia duduk kat mana tu asalnya? Duduk dekat gunung lah macam Tak, tempat dia Spain. So apa yang dia buat adalah dia nak set jenis dia. So dia jual semua segala kambing, binatang ternakan dia apa semua untuk dia pergi ke cari harta karun tu. So dalam perjalanan tu dia jumpa ramai orang kan. Ramai orang, dia kerja, dia buat macam-macam. Macam-macam dia buat sampailah akhirnya dia sampai dekat tempat tu. Apa yang jadi? Tak ada apa-apa pun. So sebenarnya apakah harta karun yang sebenar yang dia dapat? Kebahagiaan. Makna kehidupan dia. Rupa-rupanya harta karun yang dia cari itu sebenarnya bukan dekat tempat yang dia ada, tapi sepanjang perjalanan dia. Dan at the end of the day, dia balik tempat dia nampak tempat yang sama dia duduk dulu, tapi cara dia tengok ada lain. So dia adalah alchemist. Orang yang mampu menukarkan satu tempat yang worse kepada cara pandang yang lain. Ada soalan nak tanya. Tapi tak relevan. Kan dalam ala masa dia dekat padang pasir, dia kena rompak semua kan. Lepas tu dia kena sekolah apa. Itu yang ada angin-angin apa semua. Itu contoh miracle yang nak disampaikan oleh Paulo Coelho lah. Itu contoh miracle yang mana dia nampak. Sebab dia kena faham tau, benda yang best dalam buku ni adalah padang pasir. Siapa pernah, kalau Ipah mungkin pernah pergi padang pasir, duduk kat padang pasir. Pernah pergi Ipah? Morocco? Pergi. Tak, konsep padang pasir, perjalanan padang pasir ni adalah satu perjalanan yang sangat menguji jiwa. Sebab tu para sahabat Nabi sendiri, cara depa view alam tu lain. Kita tak boleh nak cerita ni sebab kena pergi sendiri. Itu dan pusara-pusara angin tu kita baca macam ada ke benda ni jadi kan. Tetapi dekat padang pasir, dengan segala angin padang pasir, ribut padang pasir, kita punya illusion akan ada efek sebenarnya. Kalau kita jalan kaki. Kalau kita jalan kaki lah. Ni dia mana ada kereta ni. Dia memang naik kereta. Tak, dia memang jalan kaki. Dah bayangkan berapa lama perjalanan dia tu. Berbulan kan? Berbulan. Setahun.
Berjalan kaki tak naik unta pun. Zaman dia. Ni dia set zaman lama-lama. Unta sekali lah. Maksudnya Allah ipah ni. Takkanlah maksud jalan kaki tak naik unta. Maksudnya ialah berjalan lah. Dalam konteks naik unta berjalan. Kadang-kadang ada rehat. Maksudnya tak ada kereta apa semua lah. Susah betul ipah. Literal. Itu contoh lah kan. Itu satu buku yang sangat menarik kalau kita nak bincang tentang persoalan makna dalam kehidupan. Dan buku yang nak bagi tahu tentang macam mana soul kita tu establish dan juga develop. Jiwa kita sentiasa diperbaharui dengan perjalanan kita. Sebab tu pengalaman dalam perjalanan ni bagus. Terus kembara, tengok tempat baru, cara kita pandang dunia tu lain. Okey. So dekat sini Allah nak cakap yang dia ni sendiri sudah pun merosakkan konsep soul dalam diri dia. Pertama, kenapa Allah kata macam tu? Kerana cara dia pandang kehidupan sudah berbeza. Dia dah tak ada kebergantungan kepada Tuhan. Kalau kita tengok dia Alchemist tadi, dia ada kebergantungan kepada Tuhan tak? Banyak dia belajar tentang cara nak bergantung kepada Tuhan. Konsep Tuhan pun dia belajar dalam perjalanan dia. Dia tak ada duit, dia kena kerja. Dia hampir-hampir kena bunuh, hampir-hampir kena ropak. Dia boleh mati bila masa sahaja. So dia nampak element of qadar, element of takdir itu di mana-mana sahaja. Tapi orang macam dalam surah Al-Kahfi ni, pemilik dua kebun ni, adakah dia nampak element of takdir? Dia tak nampak secara jelas. Sebab apa? Sebab dia nampak semuanya perjalanan yang tersusun. Pokok dia okey, buah dia banyak, dia dapat duit, cash flow dia bagus. Sebagi dia itu adalah in control. Tangan dia yang menguasai. Dia tak nampak element of takdir itu secara jelas. Macam mana orang yang tidak memiliki harta. Orang yang tak memiliki harta ni adalah orang yang sebenarnya paling kaya. Saya tengok kan, ni pengalaman mak ayah kan. Dia bercerita dulu kan, duit pun tak ada. Duit tak ada, tapi makan kenyang. Sebab bila kita tidak ada wang misalnya, kita fikir tau nak makan apa kan. Tapi nak makan apa, nak beli tak ada duit. Tetapi apa yang ada? Kepercayaan. Itu benda yang sangat bernilai pada waktu tu. Dan itulah yang ada, yang menyebabkan mereka punya nilai iman dan nilai tauhid sangat berbeza. Sangat berbeza dengan orang yang ada. So ini adalah benda yang nature lah. Kalau kamu ada banyak benda yang nampak, kamu akan kehilangan banyak benda yang tak nampak. Simple like that. Banyak benda yang kamu ada banyak harta, kamu akan kehilangan benda-benda yang sangat tak nampak. Value yang kamu ada, kepercayaan, kebergantungan kamu kepada Tuhan dan sebagainya lah. So itu konsep itu yang saya nak sentuh lah, perkataan linafsih. Okay, kita pergi kepada ayat 36. Wa ma azunnu sa'ah. Dan dia kata, aku rasa, tadi dia kata kebun dia ni tak akan binasa. Satu benda yang dia telah sangkal satu konsep kemungkinan yang orang lain semua terfikir, tapi dia dah tak terfikir. Cara fikir dia dah lain tau. Dia sangat bergantung kepada harta dia, kebun dia, kekayaan dia, apa yang dia miliki. Lepas tu daripada benda yang dia dah mula kepada tak nampak, tak percaya kepada Tuhan, kepada konsep kemungkinan, dan dia dah percaya hanya kepada kebun dia. Kemudian dia pergi kepada satu step yang sangat-sangat bermasalah. Daripada mentuhankan kekayaan dia pergi kepada compromise dia punya rukun iman. Dia kata apa? Dan aku rasa as-sa'ah, hari kiamat tak akan wujud, tak akan datang kepada dia. Satu benda yang sangat-sangat, dia punya ayat ni dah pun bagi tahu statement sebenar, dah pun bagi address masalah sebenar dia. Daripada perkara pertama, dia benda ni bukan berlaku macam okey, mula-mula aku rasa aku punya bisnes aku ni payah kot nak jatuh ni. Tengok dia punya marketing dia okey, customer dia ramai, jualan dia sangat-sangat merangsangkan. Benda tu patut esok-esok dia kata aku rasa Tuhan tak wujud kot. Dia tak akan jadi macam esok lusa ni. Dia perlahan-lahan. Mula-mula kali dia dah esok okey, ramai, banyak harta dia. Lepas tu dia mula berbual tentang kekayaan dia. Dia mula bagi tahu orang tentang kekayaan dia. Dia cek sampai ke satu masa dia rasa hidup ni apa yang dia atur sangat sempurna, sangat lengkap. Perlahan-lahan dia akan letakkan dalam kepala dia benda yang tak mungkin wujud, benda yang tak mungkin rasional dalam kepala dia, selalunya tak wujud. Contoh bagi dia kan, aku nak berjaya, dia kata bagi dia, untuk aku berjaya aku perlu berusaha lebih. Dalam bisnes, kalau aku buat lebih aku dapat lebih. So benda yang aku tak buat, aku tak akan dapat. Bagi dia konsep dia macam tu, konsep causality dia macam tu. Kalau dia buat lebih dia dapat. Tapi lama-lama dia faham itu je konsep dia. Dia tak akan ada konsep kalau aku duduk saja,
aku rasa hari kiamat tak akan datang. Bagi dia benda tu tak akan berlaku. Dalam kepala dia benda tu tak akan berlaku dah. Ini adalah satu masalah tau. Masalah dalam dia dah mula kompromis rukun iman yang sebenar. Masalah tauhid yang sebenar. Ini adalah address masalah sebenar yang berlaku retetan daripada apa yang dia buat sebelum ni. Cuma connection dia tu macam jauh sikit daripada dia mula percaya yang kebun dia tak akan binasa kepada dia mula percaya yang hari kiamat tak akan berlaku. Apa connection dia? Konsep as-sa'ah kan kita dah bincang sebelum ni, ada banyak nama yang merujuk kepada hari kiamat, betul tak? Antaranya as-sa'ah, al-qiyamah. As-sa'ah ni konsep, as-sa'ah ni maksud asalnya adalah masa. Sebenarnya bukan masa dari segi yang kita faham definisi time dalam sains tu. Dia konsepnya adalah moment. As-sa'ah ni lebih kepada kekinian sesuatu perkara. Faham tak? Kekinian, kini. Apa yang present, apa yang ada sekarang. Kesekerangan. Ambil kau. Tapi yang paling mudah kekinian. So as-sa'ah adalah konsep kekinian. So kalau orang Arab, kalau dia dengar perkataan as-sa'ah tapi yaumus sa'ah, hari kiamat juga adalah yaumus sa'ah. Maksudnya hari kiamat tu boleh jadi sekarang. Dia boleh muncul bila-bila masa saja. So ketakutan tu lebih. Ketakutan tu lebih sebab konsep as-sa'ah adalah konsep sekarang, konsep yang dekat dengan kita, konsep yang boleh jadi sekarang. So bila orang dengar yaumus sa'ah, boleh jadi hari ni, boleh jadi sekarang. Itu perkataan as-sa'ah lah. Okey. Dan connection dia mudah aja. Hari kiamat datang dengan satu wajah, dengan satu image yang mana hari kiamat tu akan menghancur leburkan, membinasakan semua benda, betul tak? Bumi dan sebagainya. So bila dia dah mula yakin yang kebun dia tu tak akan binasa. Kenapa dia yakin macam ni? Kerana secara rekodnya tak ada ribut yang sampai kat kebun dia, tak ada angin yang sampai kat kebun dia, tak ada hujan lebat yang turun dekat kebun dia, tak ada binatang ataupun serangga-serangga yang nak makan kebun-kebun dia. Kebun-kebun dia tak pernah diracuni orang, tak pernah dicuri orang. So secara track recordnya kebun dia sangat okey. Kerana track record ini, dia buat satu kesimpulan yang hari kiamat tak akan datang. Kebun dia tak akan dibinasakan oleh hari kiamat. Dia buat satu kesimpulan macam tu. Tetapi selepas dia kata macam tu, dia kata kalaulah hari kiamat dia datang sekalipun, dia akan selamat. Dia kata apa? Wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kan? Dia kata kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku, aku akan dapat tempat yang lebih baik. Okey, macam mana dia boleh tiba-tiba simpulkan yang dia tu okey? Dia dapat banyak nikmat. Sebab dia rasa nikmat yang Tuhan bagi dekat dia tu adalah pemberian, bukan ujian. Bukan ujian. Ada orang dia anggap nikmat sebagai pemberian. Dia rasa bangga dengan nikmat tersebut. So dekat sini kita tahu yang dia ni adalah ignorance. Dan ini adalah masalah lagi, sebab masalah usahawan macam dia ni adalah dia tak nampak apa yang dia ada tu sebagai satu ujian. Dia nampak apa yang dia ada adalah sebagai satu pemberian yang mana dia perlu gunakan dengan sebaiknya, dan dia perlu rasa bahawa dia adalah orang yang terpilih. Masalah. Sebab kalau Tuhan pun dah describe dia punya cara fikir macam ni, orang ni nak cakap apa lagi? Tapi kawan dia buat tugas sebagai kawan dia lah, kawan dia tegur dia. Kenapa? Kawan dia baik. Kawan dia adalah orang yang baik. Okay, kita masuk kepada watak seterusnya. Kita fokus kamera kali ni pergi kepada kawan dia tu. Dan saya dah beritahu sebelum ni, dia bukan cerita orang miskin dengan orang kaya kan. Allah tak sebut pun yang kawan dia tu orang miskin. Sebab ini bukan cerita orang miskin dengan orang kaya. Ini cerita seorang kaya dan juga orang yang lain. Allah cuma nak tengok cara pandang kita je. Cara pandang orang kaya tadi kepada konsep harta macam mana, dan cara pandang orang ini kepada konsep harta macam mana. Allah bagi perumpamaan. Ingat ayat cerita ni yang pertama, wadrib masalan kan. Bagilah perumpamaan. Contoh cara pandang orang yang kaya dengan orang yang tak ada apa, tak diceritakan tentang miskin ke apa pun, tapi cara dia pandang satu benda tu. Kemudian dia kata qala lahu sahibuhu. Rakan dia yang tadi dia kata, bila dia sampai kepada kesimpulan, bila dia just kata okey, aku rasa kiamat akan berlaku, dan kalaulah aku kembali kepada Tuhanku, aku akan dapat tempat yang baik. Terus kawan dia cakap kepada dia qala lahu. Kita tengok qala. Allah tak mulakan perkataan ayat ini dengan hatta ke, qala ke, aswa ke,
summa ke, terus kola. Maksudnya benda ni boleh jadi immediate tu lepas tu. Sebab kawan dia tak nak tengok kawan dia yang sedang dalam keadaan sombong ni duduk dalam kesombongan selama-lamanya. Itu konsep kawan yang sebenar tau. Dia terus tegur walaupun benda tu baik. Qala lahu sahibu, dia kata kawan dia cakap kepadanya wa huwa yuhiru, dan kawan dia initiate conversation tu sama macam dia initiate conversation nak tunjuk tadi. Dia kata akafarta billazi khalaqaka, adakah kamu nak kufur kepada apa yang kufur kepada Allah yang menciptakan kamu daripada tanah? Khalaqaka min turab summa min nutfah, kemudian daripada air benih, nutfah kan, summa sawwaka rajulan, dia kemudian jadikan kamu sebagai seorang lelaki yang sempurna macam ni. Okey, macam mana teknik kawan dia? Kawan dia punya perkataan, dialog tu menarik. Takkan kamu nak ingkar kepada Tuhan yang menjadikan kamu? Dia terus pergi kepada satu masalah yang paling bawah sekali, yang paling basic sekali. Itu masalah penciptaan. Kerana bagi kawan dia, masalah kesombongan kawan dia ni adalah masalah dia tak sedar diri dia siapa. Kebanyakan masalah kesombongan ataupun masalah diri sendiri berpunca daripada benda ni je. Ketidaksedaran tentang diri sendiri. Ketidaksedaran tentang diri sendiri ni maksudnya apa? Maksudnya satu, dia tak tahu dia tak sedar ke yang dia tu sebenarnya diciptakan. Maksudnya dia tak boleh tiba-tiba nak cipta diri dia sendiri. Dia diciptakan. Dan bila dia diciptakan, dia diletakkan dalam satu keadaan yang mana dia perlu berhadapan dengan pelbagai sistem. Yang mana dia hanyalah hidup dengan keizinan daripada Tuhan. Dia lupa pada benda tu. Dan kemudian Tuhan dia cakap, kawan dia cakap, Tuhan yang menciptakan kamu daripada tanah. Kenapa kena sebut tanah? Kehinaan kamu tu dulu hina sahaja. Satu, yang kedua, aku pun daripada tanah juga. Kamu sama je dengan orang lain. Semuanya diciptakan daripada tanah, diciptakan daripada nutfah yang sama. So perciptaan kita adalah perciptaan yang sama sahaja. Kenapa kamu boleh kufur? So orang bila dia dah rasa diri dia tinggi, kemudian kita cerita balik, dulu kan kita ni main sekali je dekat kampung. Dulu masa jatuh pokok aku yang tolong hang. Dulu kita makan nasi goreng sama-sama yang mak kita masak, sebagai contoh kan, adik-beradik misalnya. Orang yang tiba-tiba dia rasa diri dia hebat ni, dia akan teringat balik permulaan kepada segala-galanya, diri dia dulu, situasi dia dulu sama dengan orang lain. Untuk bagi dia teringat balik bahawa dia tu sama dengan orang lain lah, diceritakan tentang origin tersebut. Sebab masalah orang yang sombong adalah dia terlupa yang dia tu sebenarnya sama dengan orang lain satu ketika dahulu. Konsep persamaan dia dengan orang lain tu hilang dalam diri dia ketika mana dia jadi sombong. So kerana untuk memperbaiki kesombongan yang ada dalam diri dia, kawan dia cakap benda yang sama dia dengan orang lain. Orang yang tak ada harta, orang yang tak ada macam kau ada ni, sama sahaja penciptaan dia, sama macam kau diciptakan daripada tanah. Kemudian dia menjadikan kamu seorang lelaki macam ni. Rojulan ni apa maksud rojulan? Lelaki yang tidak adak dewasa kan. Kita dah bincang rojulan ni, ciri-ciri dia antaranya adalah stable. Dia antara orang yang boleh kita katakan stable lah, orang yang dah mature lah, matang. Okey, ada soalan tak setakat ni? Dah pukul apa dah ni? Semangatnya lah ada cerita pasal ni. Ada soalan. Kan kebun dia tu, kebun dia macam ada kebun lain tak sekeliling kebun dia? Maksudnya macam kira kebun dia tu among kebun lain ke, atau kebun dia tu baik sahaja? Tak diceritakan sama ada kebun dia tu kebun dia bersama dengan kebun lain ataupun tidak, tetapi diceritakan konsep kebun dia tu maksudnya besar. Kebun dia tu bukan hanya satu kebun dah, dua kebun satu hal. Dua kebun tu semuanya produk power. Kemudian di antara dua kebun tu ada sungai. Kemudian dalam kebun, setiap kebun tu ada tanaman-tanaman lain. So diceritakan di sini, saya dapat rasakan kalau saya nak gambarkan apa yang diceritakan, apa yang digambarkan oleh Allah, maksudnya dia ni punya ladang sangat besar. Boleh jadi dia seorang je. Kalau ada sungai besar. Besar. Siap ada sungai lagi. Nak tahu mana? Kan? Okey. Kita tengok kan. Kawan dia tegur dia. Pertama, kawan dia kata, adakah kamu nak kufur kepada Tuhan yang menciptakan kamu? Yang kedua, adakah kamu nak kufur kepada Tuhan yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada nutfah, kemudian daripada nutfah, kemudian menjadikan kamu lelaki. Dia kembali ingatkan kawan dia yang sombong ni bahawa kamu tu sebenarnya datang daripada satu penciptaan daripada Tuhan yang sama, yang kami semua sembah. Yang engkau kufur tu adalah yang menciptakan kau. Faham tak?
Tuhan yang kau kufur tu adalah Tuhan yang ciptakan kau. Bayangkan betapa terlanjurnya kawan dia sampai dia kena address masalah macam tu. Yang kamu kufur tu adalah Tuhan yang menciptakan kamu. Kemudian dia beritahu lagi proses penciptaan tu macam mana, untuk menunjukkan bahawa kamu diciptakan sama saja dengan orang lain. Kemudian dia lah yang menjadikan kamu rajulan, lelaki yang macam ini, yang berjaya macam ini. Okey. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyrik bi rabbi ahada. Kemudian terus kawan dia beritahu stand kawan dia. Tadi hang cerita sangat apa yang hang ada kan. Ini apa yang kau ada. Bukan harta tetapi kepercayaan aku yang betul. Apa dia? Aku percaya Tuhan itu, aku percaya dan aku yakin dia adalah Tuhan aku. Kan dia kata huwallahu rabbi. Dia, perkataan huwa tu penting tau. Dia merujuk kepada Allah, dialah Allah dan dialah Tuhan aku. 3 perkataan yang merujuk kepada Allah, tapi 3 perkataan berbeza. Huwa merujuk kepada dia, Allah dan Rabbi, Tuhanku. Kita dah bincang Rabbi, apa maksud Rabbi? 6 maksud Rabbi. Menjaga, mencipta, memiliki, mendidik, yes. Maintainer kan. Kemudian orang yang tu betul baik tu, mendidik, memberi, yang memberi hadiah dan yang memberi nikmat kan. Tu antara maksudnya. So dia address 3 nama yang merujuk kepada Tuhan yang satu sahaja. Huwa, Allah, Rabbi. Ini statement daripada kawan dia. Aku nak bagi tahu kamu pula, ini adalah aku punya sudut pandang tentang benda macam ni, tentang tauhid yang sebenar. Ini adalah cara pandang aku, dan aku takkan pernah, dialah Tuhan aku, dan aku takkan pernah mensyirikkannya. Wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku takkan pernah sesekali untuk mensyirikkan dia dengan apa sekalipun. Dia tak kata kawan dia, engkau ni syirik lah. Dia tak kata kat kawan dia, engkau ni teruk. Dia tak kata kat kawan dia, engkau ni habis dah, orang neraka dah. Tak, sungguh ada orang yang macam tu, cara dia kasar. Betul. Tarbiyah sentak. Minta maaf lah. Dia kata kat kawan dia, minta maaf lah. Aku tak mau kawan dengan orang yang geng neraka. Tu dia. Ni semua geng-geng sentak. Tapi dia tak kata macam tu. Dia tak kata macam tu. Sebenarnya Nabi cakap tau, man qala halakan nas fa wa ahlaku. Maksudnya kalau kamu cakap orang tu teruk, kamu lebih teruk. Hadis saya. So, berhati-hati tau. Kadang-kadang orang suka sangat benda-benda sentak ni. Sebenarnya salah dari segi cara dia kaedah. Macam punyalah, apa yang kamu nak jadi? Kamu ni sama saja dengan ahli neraka. Sabar je perkataan tu. Jangan sampai ke situ, bahaya. Sebab Nabi cakap, Nabi sendiri tak pernah panggil sahabat ahli neraka. Nabi beritahu ciri ahli neraka macam ni, tapi Nabi tak kata, hey kamu ahli neraka. Tak ada. Man qala halakan nas fa wa ahlaku. Siapa kata teruklah dia ni, binasalah dia ni, dialah yang paling binasa, Nabi cakap. Bahaya. So berhati-hatilah. Dan dia pun tak panggil kawan dia tu musyrik. Cuma dia bagi satu persoalan yang menyebabkan kawan dia terfikir. Sebab dia punya niat adalah untuk mendidik kawan dia, bukan untuk bagi kawan tu sentak kemudian terasa lebih-lebih. Tak ada. Dia untuk membuatkan kawan dia tu berubah dalam cara fikir tu. Dia kata pertama, adakah kamu nak kufur dengan Tuhan yang menciptakan kamu? Itu soalan, supaya kawan dia tu fikir balik. Kemudian dia bagi pandangan dia, aku takkan pernah syirik dengan Tuhan walaupun dengan satu benda. So, supaya dia tak kata kau syirik, tapi dia beritahu aku takkan syirik. Kawan dia takkan dia maksudnya aku syirik lah selama ni. Sebenarnya iyalah cara kau fikir tu. Syirik apa? Dia tak sembah berhala. Menarik kan Allah guna perkataan syirik. Sedangkan kawan dia tu tak sembah berhala pun. Tak adalah patung kecil-kecil lah rumah pun, tak ikut jalan sesat mana pun. Tapi syirik kat mana? Syirik tersembunyi. Konsep syirik ni dia bukan konsep sembah berhala semata-mata tau. Dia konsep tentang macam mana cara kita percaya Tuhan tu. Syirik juga boleh berlaku kepada kita. Cara kita percaya Tuhan lain. Kita kadang-kadang percaya contoh kita percaya benda lain lebih daripada percaya Tuhan. Kita percaya bos kita bagi gaji kita lebih daripada kita percaya Tuhan bagi rezeki. Sorry to say. Dan itu adalah dunia yang sedang bawa kita kepada ke arah syirik macam tu. Menarik tau. Perkataan syirik tu perkataan syirik dia guna. Sedangkan dalam cerita ni tak pernah ada pun cerita yang dia sembah benda-benda lain ke, dia tak sembahyang ke, tak ada pun. Itu. Kemudian
terus kawan dia bagi satu solusi kepada dia. Bagi satu solusi, nasihat dia sepatutnya macam ni. Sepatutnya dia kata izdahal tajannataka, ketika mana kamu masuk ke kebun kamu, qulta masya-Allah, kamu kena kata masya-Allah. Dan kamu kena kata la quwwata illa billah, la quwwata illa billah. Mana kawan saya suka kawan dia ni punya sikap. Sebab apa? Kawan dia tak kata patutnya kena cakap, patutnya kena ingat dekat Tuhan. Tak, kawan dia terus bagi satu skrip supaya dia baca. Sebab apa macam tu? Sebab apa kena bagi satu skrip, kena bagi satu word supaya kau baca? Kawan dia dah macam tak faham pemikiran dia dah sudah. Kawan dia nak didik dia dengan satu benda yang dia panggil pendidikan drastik. Pendidikan drastik ni maksudnya macam ni tau. Jadi ingat tak kita bincang masalah cool itu kan? Bukan masalah perbahasan cool. Bila kita ada anak, adik, budak-budak. Okey, orang kita nak ajar budak-budak. Contoh kan, dia masuk rumah orang, dia terlupa bagi salam. Kita ajar dia, kita cakap apa? Bagi salam. Kita suruh dia bagi salam, dan kita nak dengar dia bagi salam tak? nak. Dan kalau budak kecil kita cakap Assalamualaikum, cakap Assalamualaikum, dan kita nak dengar dia cakap Assalamualaikum segera, bukan esok, bukan sekejap lagi. Kita nak dia cakap segera. Sebab apa? Nak bagi dia faham. Dan kita bagi words tu dekat dia. Cakap Assalamualaikum. Kalau orang bagi salam, cakap Waalaikumsalam. Itulah konsep dakwah yang diberikan kawan dia kepada kawan dia yang sombong ni. Patutnya kamu masuk, kamu cakap benda je ni. Dia bagi solusi tu. Dia bagi solusi, dia bagi tahu word yang sepatutnya kamu cakap. Kerana apa yang kita cakap akan menghasilkan apa yang kita percaya, dan apa yang kita rasa, dan apa yang kita fikir. Word sangat-sangat penting. Pemilihan perkataan dalam apa saja yang kita buat sangat-sangat menunjukkan cara fikir kita, cara kita rasa satu-satu benda, cara kita pandang satu-satu benda. So kalaulah kita cakap insya-Allah, masya-Allah, la quwwata illa billah, maksudnya kita memang betul-betul fikir yang Tuhan berkuasa pada segala-galanya. Dekat ayat ni menunjukkan bahawa perkataan yang kita pilih sebagai respon kepada sesuatu perkara sangat memberikan tafsiran kepada apa yang kita fikir. Sangat memberikan tafsiran. Sebab tu kita tak boleh ubah kehidupan, kita tak boleh ubah apa yang berlaku dekat depan mata kita, apa yang berlaku kepada diri kita, tetapi cara kita tengok tu kita boleh ubah. Cara kita respon kita boleh ubah. Perkataan hikmah yang kita bincang, Luqmanul Hakim kan misalnya. Hikmah dalam bahasa dalam Islam, hikmah yang diberikan nama hikmah tu adalah apa sebenarnya? Bagaimanakah kita nak describe orang tu berhikmah? Cara dia respon. Cara dia respon pada satu benda. Dia bukan orang yang terkesan dengan emosi orang lain. Orang marah, dia pun nak marah, tak? Orang yang berhikmah, dia proaktif tau. Dia respon tu lain. Dia tak react sangat. Dia terus dia ada style dia sendiri. Dia ada control. Dia boleh control anger dia. Dia boleh, cara dia respon tu lain. Ini adalah satu benda yang bagus. Wording yang kita keluarkan, respon kita kepada orang lain akan memberikan tafsiran kepada cara fikir kita. So ayat ini memberikan satu makna yang penting kepada kita bahawa tolong didik diri kita untuk sentiasa pilih wording yang baik sebagai respon. Mungkin kita boleh tersalah, tetapi apa salahnya sentiasa improve. Aku sepatutnya kena cakap macam ni lah. Masya Allah, quwwata illa billah, la quwwata illa billah. Masya Allah maksud apa? Apa-apa sahaja sya'ah ni apa? Sya'ah Izin. Yalah lah. Kehendak, kemahuan. Kemahuan kan. Apa-apa saja kemahuan. Tengok sya'ah tu panjang kan, perasan tak? Sya'ah. Kenapa panjang? Ya, betul. Kita boleh katakan macam tu. Maksudnya bukannya dia cakap kehendak tu panjang, tetapi kerana kehendak yang pelbagai, banyaknya kehendak kita tu, Masya Allah, maksudnya apa saja kehendak kita tu, apa saja kita nak buat, apa-apa saja atas dasar kehendak Allah, iradatullah. Satu. Yang kedua, la quwwata illa billah. Kuwah maksudnya apa? Kuwah bukan kuat. Kuat ni adalah kuat-kuat lah kan. Setiap daya upaya, setiap kemampuan. Apa saja daya upaya, semuanya bergantung kepada Allah, melainkan dengan pertolongan Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada langsung daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
So dua wording yang dia bagi kepada kawan dia ni memang sentak. Kalau ikut memang sentak. Sepatutnya kau kena cakap je masya-Allah. Simple je. Sebab tu kadang-kadang penting cakap insya-Allah. Dalam surah Al-Kahfi pun sama lah. Allah tegur Nabi, cakap insya-Allah. Benda tu macam Allah sekali tengok macam biasa je kan. Tak, sebenarnya benda tu boleh merubah cara fikir kita. Respon kita, wording kita pilih bila kita respon satu-satu benda boleh mengubah cara fikir kita. Cakap insya-Allah, cakap masya-Allah, cakap la quwwata illa billah. Benda tu akan membuatkan kita punya connection, cara fikir kita dengan Tuhan sangat-sangat bagus. Kita punya hubungan cara fikir kita dengan Tuhan sangat-sangat bagus. Okey? Okey? Alhamdulillah. Kalau dia kata intarana ana akalla minka mala wa walada, kalau hang tengok aku ni berbanding dengan diri kamu ni, aku memang tak banyaklah harta dengan anak macam kamu. Aku anak pun tak ramai, harta pun tak ramai. Okey, kat sini ada satu benda yang menarik. Benda yang tak di-address sebelum ini. Tiba-tiba dia cakap tentang anak. Kawan dia ada ke cakap tentang anak dia ramai tadi? Tak ada pun. Kenapa dia bandingkan? Kenapa Allah bagi tahu dialog ni kepada kita? Sebab ramai orang consider apa? Menarik? Consider anak tu as macam benda yang membanggakan. Very good. Memang benda tu membanggakan, tapi apakah masalahnya? Menunjuk in the sense of what? Mungkin pewarisan. Yes, pewarisan satu-satunya. Apa yang tumpah tu? Tak ada. Oh, ada lubang. Kenapa? Tak apa. Tiba-tiba dia kata kat kawan dia kata aku ni kalau bandingkan kamu ni, aku taklah banyak harta dengan anak. Dia kena cakap anak tu sebab bagi orang, bagi masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang kaya, dia selalu fikirkan pewaris harta dia, betul. Kemudian apa lagi masalah dengan adanya anak ni? Boleh jadi dengan adanya anak kita selfish. Kenapa? Sebab tak tahu. Saya sebutkanlah. Apa? Boleh jadi tak? Tak tahu kalau pasal tu lah. But in my experience, kadang-kadang parents suka guna anak untuk fuel their ego. Very good. Macam anak saya pergi overseas, anak saya dapat straight A. Betul. Lepas tu dia tanya balik kepada kawan dia, anak kau macam mana? Dan anak ni dia bagus, memang bagus ada anak, tapi boleh jadi anak tu boleh menyebabkan kita arrogance, kita ego, boleh menyebabkan kita rasa macam kita belagak sikit. Contoh benda tu boleh jadi. Ataupun anak tu menjadi punca dosa pun boleh jadi sebagai aku ni. Dan contoh kalau orang tak ada anak, berapa ramai dia kena insyak dengan orang tanya mana anak, dah kahwin 3 tahun 4 tahun tak dapat lagi ke? Dia macam tak ada kejayaan. Itu adalah masalah yang sangat-sangat ketara berlaku dalam masyarakat kita. Dan dia address dekat sini, aku ni anak tak banyak pun, harta pun tak banyak. Tapi kualiti dia bukan terletak pada adanya anak ataupun adanya harta. Kualiti tauhid tu terletak pada cara pandang kita, cara percaya kita kepada Tuhan. Tu saya rasa bila dia kata dengan anak, macam benda tu kalau tengok macam random, macam tiba-tiba je anak. Sebenarnya benda tu ada kaitan dengan situasi semasa. Okey? Okey. Kemudian ayat 40 tu kita masuk depan ni ya. Ada soalan apa-apa tak? Tapi saya masih lagi terfikir jugalah pasal anak ni tau. Masih lagi terfikir kenapa dia letak perkataan anak dekat sini. Itu benda yang saya rasa terfikir. Anak tu penting. Tapi apa kaitan dia? Kenapa dia perlu address masalah dia tak ada anak kepada kawan dia yang sombong, yang mana kawan dia tak cerita pun pasal family dia? Macam mana? Anak tu dianggap macam harta kot. Kau ada kaitan dengan Dia punya aset. Tapi dia kata dia tak ramai anak pun. Dia macam ceritakan apa ya? Sorry? Tak, tadi dia cakap pasal follower dia ramai. Ada kaitan dengan anak? Tak juga sebab perkataan dia guna follower Nafara. Nafara ni satu kumpulan. Maybe masyarakat memandang tinggi kot. Iya. Pada masa tu. Pada masa tu. Sekarang pun sama. Sekarang pun sama kan? Mungkin betul lah nak sambung what she said is that maybe bukan untuk sekarang lah, tapi dulu kan
having kids is the ultimate goal. Ya, betul. Terutama kali kepada golongan kelas atasan kan. Kalau kelas atasan, kalau dia tak dapat anak, dia risau. Harta dia takkan habis dekat situ je. Very good. Benda tu sangat-sangat ni. Anak boleh menyebabkan orang buat apa sahaja kan. Boleh jadikan orang tu ego, boleh jadikan orang tu insaf orang lain. Dan kita tak ada anak menyebabkan kalau kamu ni tak ada anak, kamu boleh jadi tak termasuk dalam golongan manusia-manusia yang normal sebenarnya yang dianggap oleh orang yang ada anak. Macam kalau a woman's worth is measured by sometimes lah. Dia kahwin dia tak dia beranak ke tak? Tak maksudnya macam you're not a woman until Yeah, you are not exactly woman to me. You're not complete until you are. Fair enough. Tak menarik. Okey, apa kaitan anak dengan harta? Selain daripada pewarisan tadi. Selain daripada pewarisan harta kepada anak, maksudnya kalau adanya anak, harta diwariskan, apa kaitan yang lain? Anak itu harta? Boleh je, betul juga. Apa kaitan dia? Sebab menarik, Allah letak dekat-dekat tau. Min kamalan wa waladan, dekat-dekat. Macam mana? So, menarik tau. Saya selalu terfikir pasal soalan ni. Saya selalu terfikir, kata imalan wa waladan, menarik Tak, kadang-kadang kita boleh kata yang dia cuma nak cerita basic diri dia tu siapa. Dia kata dia ni, aku ni harta tak ada, anak tak ada. Tapi dalam Al-Quran kita tak boleh nak kata macam dia saja nak cerita je. Dia mesti ada mesej di sebalik benda tu. Dan memang itulah mesej-mesej. Dan memang kalau kita baca tafsir-tafsir macam Hongkos ni pun, dia cerita benda yang sama juga. Dia kata anak ni adalah satu benda yang boleh menyebabkan keluarga-keluargaan yang kaya, keluarga yang kaya raya tu, pewarisan dia satu benda. Dan disebabkan itulah mereka sangat mementingkan ada anak. Bahkan kalau kelas atasan, kalau kahwin tapi tak boleh beranak, dia pun suruh bercerai. Cuba tengok banyak filem pasal kelas atasan dekat UK, best. Cerita lama lah. Tak, cerita sekarang tapi dia set lama lah. Cuba tengok Downton Abbey, best. Kenapa boleh cerai sebab tak dapat anak? Adalah sebab tu, tapi dia cerita macam mana golongan arrogant, golongan-golongan kelatasan secara arrogant yang memandang perempuan-perempuan yang tidak mengandung, yang tak mampu mengandung ni, laki yang tak mampu nak bagikan anak ni, macam mana dia panggap orang-orang macam ni. Tak guna. Atau macam tak boleh kasih anak lelaki untuk. Itu pun satu juga. Tak obvious lah. Kalau dekat Arab pun sama. Kasta. Tak tahu, itu mungkin salah satu perbincangannya lah kan. Okey. Tak ada apa-apa. Tak ada. Malah nak tengok pun. Tak apalah, nanti kita jawab lah. Okey, kita berhenti dekat ayat 40 kan? Ini apa bulan apa? 13. Kena tanda ni. Minggu depan apa? Ada? Tak kacau dengan exam ah? Tak ada. Belum lagi. Tak kacau dengan preparations nak exam. Tak kacau ah? Kejap ya. Okey, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.